Penjara Air Molek menyimpan 1001 kisah misteri dan juga mistik. Penjara ini juga pernah menjadi saksi seorang banduan yang gaib bersama lukisan kapalnya. Di samping itu, penjara ini juga terdapat sebuah telaga yang amat mengerikan dan menyeramkan. Itulah Telaga Yamashita. Ketika penjara ini masih lagi beroperasi, mereka yang terlibat di dalam penjara ini tidak dapat lari daripada gangguan yang pernah berlaku. Memandangkan lokasi ini sudah terbiar, gangguan turut dialami oleh para explore dan juga paranormal. Di dalam video kali ini terdapat 10 kisah yang jarang diceritakan secara umum. Perkongsian ini juga dikongsikan oleh seorang bekas warden yang pernah berkhidmat di Penjara Air Molek. Ikuti kisah 10 sisi lain di Penjara Air Molek dan semoga terhibur. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osazuke Hikaru. Kami akan melakukan aktiviti eksplorasi di sebuah penjara Air Molek. Penjara Air Molek. Bila hamba sebut je pasal penjara Air Molek ni, mestilah orang yang tengok video ni akan teringat dua kisah yang agak terkenal berlaku dekat penjara Molek ni, iaitu banduan gaib bersama lukisan kapal dan juga kejadian-kejadian seram yang penuh berlaku dekat Telaga Yamashita. Ini adalah Telaga Yamashita yang biasa kita tahu tu. Tapi untuk video kali ni berbeza daripada video hot sebelum-sebelum ni, sebab video ni hamba nak kongsikan 10 kisah yang penuh berlaku di penjara Air Molek yang jarang diceritakan secara umum. Dan perkongsian ni juga bukannya hamba buat bijak, hamba buat mandal, bukan. Semua kisah ni diceritakan oleh salah seorang bekas warden di penjara Air Molek yang dok lain dok bukan adalah Abang Mang. Tapi kalau Abang Mang ada tengok video ni, hamba nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas layanan yang cukup baik. Lepas tu pula peramah, kelakar. Walaupun masa mula-mula hamba kenal Abang Mang ni memang agak orang kata macam backhand jugalah, tapi sebenarnya Abang Mang memang seorang yang baik dan agak kelakar lah. Berdoakan semoga Abang Mang dimurahkan rezeki dan sentiasa sihat walafiat dan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Taala. Lepas tu pula kalau Abang Mang ada tengok video ni, kalau ada hamba cerita tu, kalau ada salah-salah, Abang Mang boleh komen dekat ruangan bawah untuk memperbetulkan semula kisah dan cerita tu. Jadi macam biasa, hamba dah 2 kali buat aktiviti eksplorasi di penjara Air Molek tanpa tahu kisah-kisah yang penuh berlaku dekat penjara Air Molek ni. Padahal ada antara blok-blok tu ada kisah yang tersendiri. Jadi sebelum hamba bleber dok tahu ke benda lagi, jadi jom kita teruskan dengan perkongsian 10 kisah yang pernah berlaku di penjara Air Molek. Kejadian yang dialami oleh Abang Mang sendiri masa dia tengah tugas dekat penjara ni, masa dia buat rondaan tu adalah dia pergi ke sebuah sel
di mana masa dia buat rondaan tu, dia ada nampak sebatang penyapu bergerak sendiri di dalam sel tu. Kalau ikutkan cerita daripada Abang Mang, dalam sel tu tak ada orang, tak ada orang, sel tu kosong. Jadi macam mana boleh bergerak ni batang penyapu di dalam sel tu? Maknanya dia nampak batang penyapu tu tengah sapu, tapi tak ada orang. Dok tahulah makhluk mana yang rajin sangat yang nyapu dalam sel tu. Lepas tu pula sel yang Abang Mang nampak penyapu bergerak dengan sendiri ni berhadapan dengan sebuah sel yang ada kejadian bunuh diri. Mengikut apa yang diceritakan oleh Abang Mang, banduang tersebut ada penyakit mental. Kita tengok video ni. Dalam ni pagar, dalam tu ada pintu, nampak pintu tu kan? Dalam tu. Dia macam ni juga. Ada tu. Kita boleh tengah hal. Tu yang ada nyapu dalam tu. Tu yang ada nyapu dalam tu. Seperti yang kita tengok tajuk tadi tu, tangan besar. Hamba ingatkan sebenarnya ada yang pernah cerita dah kejadian ni. Dok silap hamba Alung Huzairi Vlog. Tetapi untuk kali ni hamba dengar cerita daripada Abang Mang sendiri. Dia kata ada tahanan ataupun banduang hok duduk dalam penjara Amolek ni dihantui oleh jelmaan tangan besar. Saya ingat hamba gangguan ini berlaku kepada banduang-banduang yang ada masalah yang berat, maknanya hardcore gangster ataupun banduang-banduang yang orang panggil apa, yang jenis hardcore punya kesalahan tu lah. Dan sehingga sekarang ni pun masih lagi tak ada jawapan dengan kemunculan tangan besar yang menghantui banduang-banduang di penjara Ayam Molek. Dialami oleh Abang Mang sendiri masa dia bertugas dekat penjara Molek. Seingat hamba, dia raung ataupun dia ronda di bahagian belakang penjara Molek ni. Jadi masa dia tengah buat rondaan tu, tiba-tiba Abang Mang diganggu dengan balingan objek seperti macam batu dan juga marker pen. Dulu kita dengar lah. Kita dengar bunyi apa? Benda-benda baling gitu lah. Tapi bila kita keluar, tengok tak ada, tapi barang tu kita nampak ada. Sekali batu, marker pen. Tapi Abang Mang kata masa terima gangguan balingan objek tu, mula-mula dia ingat orang. Tapi bila dia tengok keadaan sekeliling tu, memang kawasan tu tak ada siapa-siapa yang duduk, maupun banduang. Memanglah banduang duduk dalam lokap dah, ataupun kawan-kawan dia nak usik-usik diri. Memang tak ada orang. Tapi dia tengok benda yang dilepor tu adalah batu dan juga marker pen. Macam hamba ceritakan tadi, bukan sekadar banduang-banduang saja hok kena gangguan dengan warden, malah polis-polis yang terlibat dekat penjara ni juga menerima gangguan daripada makhluk halus. Antara gangguan yang pernah berlaku adalah di menara blok ataupun di menara penjara ni. Dalam video ni hamba ada screenshot. Maknanya atas menara ni akan ada polis-polis yang bertugas. Menurut daripada cerita yang disampaikan, masa orang tengah tugas dekat menara ni, dia ada dengar suara orang panggil daripada bawah. Suara kawan dia lah tak? Contoh, Inspektor OH turun bawah kejap, ada masalah gitu gini-gini. Tapi bila orang atas tu turun, dia tengok langsung tak ada orang di kawasan menara tersebut. Tetapi benda ni bukan berlaku sekali dua kali. Tapi masa dia naik atas, dia dengar pula orang panggil nama dia. Dan ketika itulah dia tahu yang panggil nama dia tu bukanlah manusia biasa. Dan perkara ni berlaku dalam pukul 2 ataupun pukul 3 pagi.
Abang Mang ada cerita juga, ada satu kejadian ni berlaku di kawasan Sebak. Masa tu Abang Mang khabar lah, orang yang kena sebak ni biasanya kan dia ambil lajuk daripada belakang tau, rotang sebak tu. Biasanya kalau orang kata pukulan hok pertama tu, memang banduang tu dia akan tepik, aduh sakit natang, lebih kurangnya gitulah kalau orang Terengganu lah. Kalau orang Johor tak tahu dah sebut kenapa. Maknanya betapa sakitnya kena sebatang ni. Setakat ni alhamdulillah hamba tak pernah kena lagi lah. Kalau dekat sekolah dulu rajin lah juga, tapi dok lah sekuat orang yang kena sebatang ni dok. Jadi Abang Mang kata banduang hok kena ni, hok kena sebak ni, dia relax, awak muka steady, tak sakit natang lagi, kuat sikit kau. Lebih kurangnya gitulah. Tengok yang kedua pula, yang kedua steady je, senyum, siap jelek lagi. Maknanya pegawai hok sebab banduang ni rasa macam pelik. Mainan pelik mu ni, kerah benar bunggung mu tau, mu makan seming ke makan benda tau. Tapi selepas bincang lah antara warden dengan juga hok rotang ni, kemudian dia putuskan untuk cek banduang ni. Cek daripada atas ni, rupanya banduang tu dia pakai tangkar untuk jadi kebal, untuk kebal bahagian punggung dia tu lah. Tapi selepas daripada cabut tangkar tu, dia pun dah mula ketor. Jadi hok tukang sobak ni kenapa lagi tak? Tak ada nganjing mu tau. Senatang ni ambil mu, kepo, aduh sakit natang. Gitulah lebih kurang. Dok, cerita ni bukan cerita serang dok. Ni cerita hok sungguh. Hok mana berwayak ni lah dok. Okey, selain daripada kisah sebab kejadian mistik yang berlaku dekat penjara Molek ni, ada kejadian yang Abang Mang cerita ni, hamba rasa macam bijak lah kejadian ni. Sebab apa? Kejadian ni dia macam dalam filem-filem bertemakan penjara, macam Alcatraz. Maknanya ada kejadian ni banduang dia melarikan diri daripada penjara Molek, tetapi cara dia lari tu memang bijak. Tak ada, dia bukan lukis kapal, bukan dia lukis motosikal pelapung ke, bukan. Tapi dia lari daripada penjara ni hanya menggunakan air kecing. Pelik tak? Guna air kecing tapi boleh keluar daripada penjara Molek ni. Okey, sebelum abang nak cerita pasal macam mana dia boleh lari daripada penjara ni, kita kena tahu air kecing ni dia sifat dia asid, bergarang. Aku dah je minum, jangan suruh aku minum pula. Aku tahulah sebab dia mengandungi asid. Jadi banduang ni ada 2-3 orang, dia tengah pakat dengan kawan-kawan dia. Dia kecing dekat salah satu pagar penjara ni, pagar sel dia tu. Dia kecing selama 2 ke 3 tahun ataupun 4 tahun lebih kurang. Hamba pun rasa macam pelik juga. Takkanlah awak-awak tu nak bawa acing tau. Tapi mungkin dia kata bodoh, banduang ni haci pering, kecing ngata lah sebagainya. Mungkin lah masa tu. Jadi dia kecing lah dekat salah satu pagar. Kalau tengok dalam video ni, pagar ni dah diubah suai dah. Dulu bukan pagar gitu. Dia kecing selama 3-4 tahun. Akhirnya pagar tu dia jadi karat dan rapuh. Jadi banduang hok 3-4 orang ni hanya menunggu masa yang sesuai untuk dia buka pagar tu dan terus melarikan diri daripada penjara Molek. Dan dengar-dengar kata juga banduang yang melarikan diri tu terlepas sehingga sekarang. Dok jumpa cari. Dok tahulah sama hidup ataupun mati. Tapi kalau terfikir, memang nak kata kreatif tu memang, yelah, banduang ni memang banyak ada buah-buah akal fikiran yang dok masuk akal. Macam mana dia terfikir dengan pasal air kecing tu boleh membuatkan pagar tu jadi rapuh, repuk dan boleh melarikan diri. Okey, yang keempat ni ia adalah hubung kait dengan
kisah banduan gaib yang melarikan diri ni. Tapi Ambo tak boleh cerita pasal lukisan kapal dan sebagainya dok. Cuma Ambo nak katakan dalam video ni, banduan tu sebenarnya dia lari, dia berjaya keluar dengan cara yang agak mistik dan juga misteri, atas sebab keluarga dia ni ada masalah. Dan banduan yang melarikan diri adalah warga negara Indonesia. Maknanya banduan ni dia bukan sebarangan orang. Maksud Amber ni orang yang ada ilmu agama yang juga tinggi. Tapi disebabkan dia ni tak bersalah, kena pula masa tu keluarga dia ni ada bermasalah, jadi berlakulah banduan tersebut gaib daripada penjara melalui hak ni jadi pertikaian ramai ni. Ada orang kata lukisan kapal dekat dinding, ada orang kata lukisan tu dilukis dengan menggunakan darah. Dan yang terbaru yang bertahu, dia hilang bersama kapal yang diperbuat daripada ketah. Ketah ada kan, masa kita budak-budak tu, masa hujan je ada lokang tu ada air, kita kan buat kapal menggunakan ketah. Jadi dengar-dengar kata dia buat kapal tu dan akhirnya dia hilang bersama dengan kapal ketah yang dia buat tu. Wallahualam. Dan sebelum tu ada penambahan sikit berkenaan dengan banduan gaib ni. Ada satu kejadian tu yang dikongsikan oleh Abang Mang. Dia kata ada satu ketika tu dia tanya kawan dia yang duduk satu sel dengan dia ni, dia tanya, "Mu lapar perut tak?" "Oh, lapar juga ni." "Kalau mu lapar, mu tunggu sekejap Banduan tu keluar daripada penjara Amolet tanpa membuka pintu. Dia keluar, dia pergi kating, dia ambil roti, lepas tu dia masuk mula ke penjara, ke sel dia. Mungkin cerita tu ada dah orang cerita lah, tapi tak apalah, Amba nak abadikan kisah tu di dalam video ni. Cerita ni agak ada unsur-unsur mistik dan juga misteri. Seperti yang awak-awak tengok tajuk yang besar dah hamba buat tadi tu, di mana ada satu kejadian munculnya satu sayap ataupun sepasang sayap yang sangat besar di kawasan yang berdekatan dengan menara nombor 2 ni. Apa yang diceritakan oleh Abang Mang masa tu, perkara ni bukan berlaku kepada Abang Mang, tapi masa tu Abang Mang bertugas dekat penjara tu. Dalam pukul 12 ataupun lewat pagi lah, mereka semua dikejutkan dengan bunyi tembakan. Jadi tengah-tengah tugas tu dengar bunyi orang tembak, pa. Bukan orang main PUBG tu, dah orang cetong tu. Tu sunat guna laser main PUBG ni tau. Dia main tembak-tembak Lepas tu macam orang yang bertugas dekat warden tu kejut lah dok. Apa pula main tembak-tembak ni dok? Ada banduan nak lari ke? Ada orang nak merompok dan sebagainya dok. Rupa-rupanya bila ditanya kepada warden yang bertugas masa tu ataupun pihak polis, dia kata dekat menara nombor 2 ni, masa dia bertugas, dia terkejut sebab melihat ada sayap yang sangat besar muncul berdekatan dengan menara nombor 2 ni. Dan Amba pun tanya juga Abang Mang, sayap tu sayap mana? Jadi Abang Mang tak tahu dah, sebab perkara ni bukan Abang Mang hadapi benda tu dah, orang lain. Tapi dia kata ada sayap besar. Sayap besar ni kalau ikutkan bukan besar burung lah, mungkin sayap tu memang terlampau besar, terlalu panik dan akhirnya dia tembak sayap tu. Dan perkara tu masih lagi juga menjadi misteri sampailah sekarang ni. Kisah yang berlaku kepada salah seorang warden, bukan Abang Mang tapi Amba cerita ni bukan Amba nak mengairkan siapa-siapa dah, cuma untuk perkongsian saja. Dan insyaAllah Amba akan tapihlah segala ayat-ayat untuk menjaga sensitiviti beberapa pihak dah. Okey, ada satu kisah ni di mana warden ni tugas dia adalah sebab orang, sebab bersalah ataupun nak sebab banduan ni dah.
Jadi ada itu sekali masa dia nak balik dekat rumah, dia ada nampak pokok pelang. Dia nampak pokok pelang, dia kata, oh molek pokok pelang ni tau. Lepas tu dia pun ambil kayu ataupun batu, dia lepor lah ke buah pelang tu, kata masuk molek tu. Bila 2-3 kali lepor, bila kena pelang tu dan pelang tu jatuh. Pelang tu jatuh, dia pun ambil pelang tu, dia tengok dekat ujung pelang tu, dekat tangkai dia tu biasanya akan keluar getah tau. Kali ni dia keluar darah. Lepas tu dia keluar darah dan dia tengok atas, dahang atas tu hok gantung buah pelang tadi tu pun nitik darah. Jadi tengok, pelik lah tau. Lepas tu dia pun balik. Dan akhirnya selepas beberapa minggu ataupun beberapa bulan, isteri dia ni melahirkan anak. Masa dia ambil pelang tu, anak dia, bini dia tengah mengandung. Jadi masa anak dia lahir, dia tengok dekat punggung anak dia ni ada kesang sebatang. Sebab itulah kalau orang yang tengok video ni, tak kira lah suami ke isteri ke, kalau isteri kita tengah mengandung, kalau boleh jagalah tingkah laku ataupun perbuatan tu. Sebab nak kata benda ni betul-betul berlaku, nak kata benda ni akan berlaku sungguh, tak baik juga tak. Cuma kita kena jaga-jagalah. Dan hak selebihnya kita serah kepada Allah yang Maha Besar lah. Kisah ni bila orang tengok tajuk, biar betul rasa macam gedok logik je tau. Dan kisah ini memang sebetul-betulnya pernah berlaku suatu ketika dulu. Abang Mak sendiri cerita, maknanya ada satu kejadian tu, banduang ni dia melarikan diri daripada penjara. Dok kejar. Jadi disebabkan tak ada jalan lain, akhirnya banduang tu berlari di atas air. Cuma Abang dia ingat air tu patah ke sungai. Dia lari atas air. Berlari atas air boh. Kalau kita dengar cerita ni, macam tak logik, tapi itulah perkara yang pernah berlaku dulu. Maknanya cerita ni kalau kita buat dekat pencarian pun dok jumpa cari. Tapi bila Abang Mang kongsikan benda ni, Abang tengok, ini adalah salah satu kejadian yang patut kita kongsikan. Sebab bukan sekadar banduang gaib bersama kapal ni, tapi ada juga kejadian banduang yang lari daripada penjara dan akhirnya berlari dari atas air. Tapi banduang tu berjaya ditangkap semula lah. Sebab masa dia lari-lari tu, mungkin dia fikir kalau aku lari pun dok kesudahan juga. Dan akhirnya Polis nak igat dia ni bukan berenang dah. Polis mana boleh berlari atas air dah. Jadi Polis ni, Abang Mak cerita, Polis pergi ambil banduang tu menggunakan bot. Maknanya masa dia tengah berlari tu, tengah tunggu pihak Polis mari, dia masih berdiri di atas air. Kalau bagi Ambo memang dok masuk akal kisah ni, dok cerita ni. Tetapi dok mustahil sebenarnya kalau benda tu Allah izin. Dan berkemungkinan juga banduang ni dia ada kisah-kisah yang ada persamaan dengan banduang gaib bersama kapal ni. Maknanya mungkin dia ni salah seorang yang teraniaya, mungkin ada ahli keluarga dia pun ada masalah, dan mungkin doa dia diangkat sebab orang yang teraniaya. Wallahualam, itu adalah perkongsian yang diceritakan oleh Abang Mang sepanjang bertugas di penjara Air Molek. Jadi di atas perkongsian ni, terima kasih banyak Abang Mang. Kalau Amba ada salah cerita, berharap sangat Abang Mang komen dan memperbetulkan semula cerita ni. Sebab kisah ni Abang Mang cerita ni pada tahun 2022. Dan Amba pun dok buat rakaman masa Abang Mang tengah cerita. Sebab masa tu Amba dok terfikir langsung untuk Amba nak rekod. Jadi Amba ada tulis note saja dan Amba ceritakan semula. Maknanya ingatan Amba ni ada yang betul-betul Amba ingat dan Amba macam ingat lupa. Jadi kalau awak-awak berminat nak dengar cerita gini, boleh tinggal dekat ruangan komen. Sebab selepas daripada video ni keluar, Amba akan cuba keluarkan kisah yang pernah berlaku
di penjara Pudu. Terima kasih kerana sudi menonton video ni daripada awal dan sampai akhir. Minta maaf jika penceritaan kali ini kurang menarik, sebab ini adalah percubaan pertama hamba untuk perkongsian kisah-kisah seram gini. Awakmu jangan expect aku lebih ngah. Aku peluang attack kok. Nakkan hok molek lalu dah. Jangan lupa untuk like, share dan komen. Assalamualaikum.